Malaysia Madani pemacu matlamat pembangunan lestari. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggariskan 17 objektif global dalam matlamat pembangunan lestari SDG. Ia merupakan bahagian penting dalam rancangan pembangunan jangka panjang Malaysia dan termasuk dalam rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Konsep pembangunan lestari ini menjadi tema utama pemulihan COVID-19 dunia. Malaysia juga menyatakan komitmennya untuk bebas karbon pada tahun 2050 di samping meneruskan usaha utamanya dalam menangani isu-isu seperti kemiskinan dan ketidaksamaan, kesihatan, pendidikan dan perumahan. Malaysia akan mengembalikan statusnya sebagai suara berpengaruh dalam membantu global mempromosikan kelestarian di samping meningkatkan kerjasama dalam negeri bagi memastikan usaha di peringkat nasional tercermin dalam imej antarabangsa. Demikian catatan dalam laman rasmi Kementerian Luar Negeri. Sekejap, rancangan Malaysia ke-12 dilancarkan zaman Tan Sri Mahyidin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, beliau sendiri langsung tidak ada misi atau visi atau kerangka jelas bagaimana untuk mencapainya. Tidak kedengaran ketika itu suara-suara daripada kalangan ulama PAS membantahnya kerana ia liberal dan datang dari barat atau dirancang oleh puak Kristian. Kalau ikut peribahasa Kelantan, ketika itu mereka umpama lembu kenyang yang tak kisah asalkan masing-masing dapat jawatan bergaji dan allowance lumayan. Namun, apabila Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Malaysia Madani dengan menekankan kepada tata kelola atau tadbir urus baik sebagai ukuran utama dalam membangun negara ini, tiba-tiba melompat gerombolan yang sama dengan membangkitkan isu antaranya mendakwa ia liberal dan tidak ikut konsep asas yang disebut oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas. Menurut takrif kerajaan hari ini, Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan, bukan masyarakat, generasi dan sebagainya. Usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemaikan nilai-nilai murni kekeluargaan. Manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat. Apa masalahnya? Masalahnya dalam kerajaan yang diterajui oleh Pakatan Harapan itu ada ramai bukan Islam, khususnya DAP. Maka kononnya tercemarlah istilah Madani itu. Malaysia Madani menawarkan 6 rukun iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Tidak cukup Islamkah 6 rukun tersebut? Parti Amanah Negara Amanah menyokong penuh Malaysia Madani kerana perjuangan rahmah yang menjadi teras perjuangan amanah adalah pelaksanaan kepada cita-cita tersebut, kata Naib Presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat dalam ulasannya berhubung 6 rukun Madani tersebut. Menurut beliau, Malaysia Madani adalah untuk mencetuskan kembali kedudukan Malaysia di pesada dunia. Beliau berpandangan Perdana Menteri ke-10 amat meyakini cita-cita ini dapat dijayakan dengan semua pihak menghayati konsep pembangunan negara yang ditandai dengan keupayaan menangani isu alam sekitar yang sangat menekan. Sebab itu nilai kemampanan diletakkan sebagai prioriti tanda aras pertumbuhan negara, ujarnya. Mujahid berkata Malaysia Madani selari dengan ciri-ciri negara ini yang berbilang kaum dan agama. Intipati Madani adalah sebagai pemacu bertapakkan nilai dan moral digerakkan dalam kerangka demokrasi dan kearifan lokal di mana Malaysia mempunyai tahap kepelbagaian yang tinggi. Keperluan menangani kerapuhan disebabkan instigasi kaum dan eksploitasi agama ditangani dengan nilai hormat dan kesejahteraan yang terangkum dalam Malaysia Madani, katanya. Perdana Menteri ke-10 memberi jaminan bahawa tiada tempat kepada perkauman sempit yang menghilangkan kepercayaan atau trust antara kaum dalam negara ini. Bahaya perkauman dan eksploitasi agama ialah ia terkait dengan mewajarkan ketidakadilan, rasuah, malah penindasan. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa dipertanggungjawabkan perilaku kelompok yang mengambil kesempatan di atas motif tertentu, ujar Mujahid. Beliau berkata, bukan lagi penanda aras dalam melahirkan Malaysia Madani. Angka mungkin tidak mencerminkan hal sebenar yang dideritai oleh rakyat, maka kayu pengukur kesejahteraan perlu sesuai dengan hasrat Madani yang terpandu dengan nilai-nilai manusiawi sejagat seperti keadilan dan rahmah dalam memacu pembangunan negara, tegasnya. Dalam bahasa mudah, kesejahteraan masyarakat hanya menjadi realiti apabila kesamarataan atau equity antara wilayah dan tidak wujud pembolotan 10% di atas kepada hampir 70% kekayaan negara. Inilah senario jelek yang para penganjur bigotry atau ketaksuban kaum tidak mengakuinya, malah ada yang mahu mengekalkannya.
Justru, pemimpin yang berkepentingan peribadi demi kuasa mahu terus mengeksploitasi kejahilan sebahagian masyarakat, lantas menolak Malaysia Madani dengan tomahan kerajaan luar tabi'i dan menghalang kemarahan Islam. Bagi mereka, biarlah kelompok yang tidak sedar bahawa mereka sedang tertindas terus dalam status quo, yakni keadaan yang sama, dan 5 tahun sekali dapat sedekah yang ditukar dengan undi buat para bigot. Wahai rakyat Malaysia, marilah kita berubah bukan kerana ketaksuban, tetapi membangun dengan bangga sebagai bangsa Malaysia.